Hai semua, selamat sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Lin Amalin. Okey, sebelum itu, jika anda suka dan gemar dengan segala video-video PDPC Cikgu Lin Amalin, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sekiranya ada komen, anda boleh tinggalkan komen anda untuk cikgu baca dan menambah baik lagi video-video PDPC cikgu. Baiklah anak murid, apa khabar semua? Diharapkan anak-anak semua sihat sejahtera hendaknya. Okey, cikgu ada satu gambar. Mari kita sama-sama bincangkan mengenai gambar yang akan cikgu tunjuk ini. Nampak tak anak-anak? Ada bermacam-macam bangsa, ada bermacam-macam agama, dan cuba anda perhatikan sekeliling gambar yang cikgu sediakan. Apakah yang anda nampak? Ya, nampak ada bangunan, kelihatannya seperti rumah-rumah apartmen, mungkin apartmen yang berada di luar negara. Okey, jadi anak-anak rasa apakah tajuk yang ingin cikgu ajar pada hari ini? Ya, tajuk kita hari ini ialah Kesejahteraan Hidup Berjiran, Unit 5, Pendidikan Moral, PPKI Tingkatan 1. Okey. Di akhir pengajaran, terdapat dua objektif yang ingin cikgu yang cikgu ingin anak-anak semua capai. Yang pertama, diharapkan murid dapat menyebut satu ciri jiran yang baik. Yang kedua, menyenaraikan satu adab berjiran dengan tepat. Okey, tapi cikgu nak tanya, adakah anak-anak murid semua faham pengertian jiran? Ada yang tak faham lagi kan? Yang keliru. Marilah kita sama-sama bincangkan pengertian jiran. Okey, jiran ialah orang yang tinggal berdekatan rumah kita. Sama ada di kanan, di kiri, di depan, di atas ataupun di penjuru rumah. Itulah sebenar maksud definisi jiran. Dah faham kan? Okey, mari kita tengok slide seterusnya yang cikgu sediakan. Okey, kita masuk kepada ciri-ciri jiran yang baik. Yang pertama, bertanggungjawab dan peka dengan jiran-jiran yang lain. Maksudnya, bila kita dah hidup berjiran ni, kita mesti bertanggungjawab dengan persekitaran hidup berjiran. Okey, yang kedua, kita menolong jiran yang dalam kesusahan walaupun berlainan agama dan bangsa. Jadi, tak kiralah kalau kita tengok jiran kita susah, dia berlainan bangsa, berlainan agama, kita mestilah menolong jiran. Ciri yang ketiga, ciri jiran yang baik, tidak membuat bising ataupun tidak membuat kekacauan. Sebagai contoh, jangan pasang muzik ataupun jangan pasang TV dengan kuat sehingga boleh mengganggu jiran-jiran di sekeliling kita. Ciri yang keempat, hormat menghormati dan bertimbang rasa. Baik yang muda, yang tua, mestilah kita hormat, menghormati dan bertimbang rasa. Seterusnya, ciri jiran yang baik ialah berkomunikasi dengan berhikmah. Okey. Kalau kita tengok gambar yang cikgu sediakan ni, nampak
bila hidup berjiran, ada yang tengah mandi kolam, ada yang jiran membasuh kereta. Jadi, kita kena sama-sama bertimbang rasa. Sebab kita hidup ni berjiran. Kita hidup ada jiran. Kita tak boleh fikir, kita je. Salah kalau konsep macam tu salah. Okey. Slide yang seterusnya. Bagaimana pula kita boleh mengamalkan adab-adab berjiran. Okey, marilah. Yang pertama, kita tengok. Okey, yang pertama ya. Ziarah menziarahi. Contoh, bila jiran kita sakit, kita pergilah melawat. Bawa buah tangan, bawa bunga, coklat dan sebagainya. Okey, adab yang kedua, bergotong royong. Contoh, membersihkan kawasan kejiranan. Okey, bila ada aktiviti gotong royong ni, secara tak langsung kita dapat mengeratkan hubungan antara kita dengan jiran kita. Okey, adab yang seterusnya, menjaga keselamatan rumah. Jika jiran tiada di rumah. Kalau kita tahu jiran kita balik kampung, contoh kan, kita jaga keselamatan rumah kita, rumah jiran kita ya. Okey, adab yang seterusnya, sedia memberikan bantuan. Jika jiran kita sakit, kita boleh hantar ke hospital, hantar ke klinik. Okey, adab yang terakhir ialah tidak menyakiti hati jiran dengan perbuatan ataupun perkataan. Bersopan dan berlemah lembut bila kita bercakap dengan jiran kita sendiri. Okey, jangan lupa tu. Okey, yang seterusnya, kesan jika kita tidak beradab dengan jiran. Okey, yang pertama sekali, kesan dia kehidupan tidak tenang. Okey, yang kedua, sukar mendapat pertolongan ketika dalam kesusahan. Okey, kesan yang ketiga, keharmonian hidup berjiran tidak tercapai. Maksudnya, hubungan kita dah tak baik dengan jiran. Jadi, keharmonian hidup ni tak ada lah. Kita hidup dalam dunia kita je. Jadi tak syok macam tu. Okey, seterusnya. Kita buat latihan lah. Sebab tadi kita dah bincangkan adab berjiran, kesan jika kita tidak mengamalkan adab dalam berjiran. Okey, latihannya. Okey. Fong menziarahi jirannya dan membawa buah tangan. Jadi, nilai apakah yang kita boleh gambarkan untuk Fong ni? Okey, terdapat dua dia bagi kat sini, hemah tinggi atau baik hati. So, maksudnya Fong ni baik hatilah. Sebab apa? Dia bawa buah tangan. Okey, yang seterusnya, Fong menyapa jirannya dengan mesra apabila bertemu. Nilai apakah yang kita boleh gambarkan untuk Fong? Nilai bertanggungjawab atau berhemah tinggi? Berhemah tinggilah. Sebab apa? Dia menyapa jirannya. Okey, jadi Fong ni seorang yang berhemah tinggi. Soalan yang ketiga, latihan yang ketiga, Fong membantu jirannya mengangkat sampah untuk dibuang. Jadi, apakah nilai yang paling tepat untuk kita gambarkan Fong ni? Hormat atau bertanggungjawab? Ya, jawapan yang betul ialah dia bertanggungjawab untuk sama-sama menjaga kebersihan kejiranannya. Okey. Okey, sebagai kesimpulan, pada hari ini, kehidupan berjiran dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Sehingga berjumpa lagi, jangan lupa subscribe, like dan share channel Cikgu Lin Amalin. Okey, bye.